Untuk maklumat semua, kami penduduk Kampung Setia telah menerima satu notis pemindahan daripada pihak Takolej untuk dikeluarkan secara paksaan tanpa ada apa-apa peruntukan ataupun kebaikan kepada kami yang orang-orang kampung. Terutamanya yang tuan-tuan tengok yang ada pada hari ini adalah bekas-bekas tentera yang meneroka kawasan bandar dahulu tahun 1970, tahun 70-an. Untuk pengetahuan semua, tanah ini diteroka oleh askar-askar dan diarahkan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri kita yang kedua, Tun Abdul Razak, ketika ingin menstabilkan keadaan politik di bandar. Dan penempatan ini telah diteroka pada tahun 1970-an oleh oleh askar-askar yang berada berdekatan dengan kita, iaitu Wadiben Camp ketika itu. So untuk maklumat, arahan ini dikeluarkan dalam serta-merta. Dan dalam tempoh itu juga sebenarnya ada satu tempoh perbincangan dengan orang kampung. Tetapi perbincangan yang dilakukan adalah berkenaan dengan bancian sahaja. Tetapi ketika tempoh bancian dilakukan, saya rasa dalam tempoh sebulan, tak sampai sebulan kita punya bancian tu, tiba-tiba keluar satu arahan notis mahkamah untuk mengeluarkan keseluruhan penduduk kampung Setiajaya. Dan kita tengok kat sini adalah hampir generasi ketiga. Saya generasi keempat, maaf. Anak saya dah generasi keempat. Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hampir 4 generasi. So, di mananya sifat kemanusiaan Takolej sendiri dalam membawa isu kemanusiaan kepada kami ni. Yang kami tahu, kami ni pada asalnya bukanlah orang yang berkemampuan, tetapi diambilnya kesempatan untuk mengusir kami dengan alasan untuk membuat pembangunan pendidikan. Kat situ pun kita tahu pendidikan membawa satu ilmu moral dan satu kebaikan, tetapi nilai itu tak dibawa pun kepada kami ni, penduduk-penduduk kampung dan penduduk-penduduk asal Kampung Setiajaya. Saya rasa ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat kejam. Tindakan yang sangat keras untuk kami orang-orang kampung. Sebab kemana kami nak pergi kalau dihalau begitu? Kita tengok orang-orang kita yang ada berkumpulan ini bersatu hati. Kita lupakan segala-galanya, kita lupakan fahaman kita, tetapi di atas sebab sifat ihsan kemanusiaan, kita berkumpul mendesak Takolej untuk memberi sesuatu yang baik untuk orang kampung. Dan kepada pihak-pihak atasan yang melihat, kami rasa inilah waktunya kamu berbakti kepada kami. Betul. Berbakti pada kita. Rakyat Malaysia. Untuk rakyat Malaysia. Kita ni rakyat Malaysia. 100% rakyat Malaysia kat sini. Tapi kita harap satu tindakan yang tegas oleh kerajaan untuk membantu kami. Kami tahu, macam saya cakap tadi, kita bukan orang yang berkemampuan. Tetapi ini sajalah perjuangan kami Kampung Setiajaya untuk generasi yang akan datang. Matinya orang-orang yang lama, akan wujudnya orang-orang yang baru. Tetapi kemana orang-orang yang baru ini akan pergi kemudiannya. Jadi saya harap pihak kerajaan yang ada pada hari ini tolong kami, bantu kami, tolong alirkan ke mana kami ingin pergi selepas ini. Kita tahu proses mahkamah mungkin tidak menyebelahi kita. Mungkin tidak menyebelahi kita atas beberapa faktor. Tetapi jika dilihat sejarahnya, kampung ini diteroka atas dasar kerajaan yang ingin mewujudkan perkampungan Melayu dan menstabilkan keadaan politik. Dan ketika itu Tun Abdul Razak mengarahkan pertanian bandar. Pertanian bandar itu bumi hijau. Jadi hampir kita rasa 3 kampung yang terlibat untuk bumi hijau. Kita ada Wirajaya, Kampung Setiajaya dengan kampung bumi hijau sendiri. Luas. Hampir berapa ekar? Luas semua ni. Hampir 40 ekar. Hampir 40 ekar kawasan kami ni. 40 ekar yang diteroka pada asalnya. Tetapi untuk pengetahuan, bekas-bekas askar yang ada pada hari ini sebenarnya ada buat permohonan di PTG untuk mendapatkan hak milik dalam tanah Kampung Setiajaya. Tetapi yang berlaku, sewaktu tempoh kita memohon, kita ditolak permohonan kita atas alasan tanah PTG. Masa tu kita nak mohon tanah PTG, tapi ditolak. Tetapi macam mana pada tahun 2022 kita diberi maklum tanah ini dah menjadi hak milik Takolej. Betul? Tahun 2002 tanah ini dah diiktiraf sebagai tanah Takolej. Jadi kami yang mohon sebelum ni, apa alasan dia yang menolak? Adakah kerana kami orang kampung, kamu menolak? Adakah kerana kami tidak berbuang, kami ditolak? Jadi mintalah orang atasan lihat pandang-pandang jeling-jeling keadaan orang kampung kita ni. Dengan keadaan ekonomi, dengan tekanan desakan hidup, kita mohon kerajaan yang ada dan orang-orang yang di atasan bantu. Dan kepada pihak pengurusan Takolej, saya tahu pihak pengurusan Takolej ini di bawah MCA Datuk Dr. Wee Ka Siong.
Lihat. Datuk Wakil Asyong, lihat. Ini orang kampung yang kamu arahkan dan yang kamu pandang jeling. Kamu pindahkan kami secara paksaan. Tanpa ada perbincangan yang jelas. Kami ada perbincangan tapi tak jelas. Tahu-tahu surat pengusiran keluar. So, saya serahkan tentang apa yang berlaku di mahkamah kepada Tuan Lawyer. Kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pihak Takolej telah menyaman penduduk-penduduk kampung Setiajaya melalui Aturan 89. Aturan 89 ni adalah Summary Proceeding of Land. Maknanya dia nak usir penduduk secara cepat lah. Saya ringkaskan secara cepat. Jadi sekarang ni mahkamah telah menjalankan kes. Keputusan telah akan dibuat pada hari Isnin nanti. Jadi kita semua berdoa agar keputusan berpihak kepada rakyat-rakyat kampung lah. Okey. Dari segi apa kita punya point, yang pertama, penduduk kampung sebenarnya telah menduduki tanah sejak 1973 secara faktanya, iaitu sebelum wilayah persekutuan ditubuhkan. Okey. Jadi penduduk kampung semasa menduduki kampung tersebut, mereka kesemua adalah veteran-veteran askar. Okey. Jadi setelah beberapa tahun duduk di situ, mereka memohon pada tahun 1980 lebih, setelah wilayah Kuala Lumpur diadakan. Okey. Setelah wilayah Kuala Lumpur diadakan, penduduk kampung ada memohon di mana tanah ini di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan terdapat keseluruhan 200 ekar dan kampung Setiajaya hanya 25 ekar saja keseluruhan saiznya. Okey. Jadi tak lama lepas tu, pada tahun 2002, keseluruhan 200 ekar tanah diberikan kepada Takolej dengan menidakkan hak penduduk kampung yang hanya ingin memiliki 25 ekar tersebut. Itu pertama poin kita. Yang kedua, dalam saman Aturan 89, pihak Takolej tidak menamakan seluruh penduduk. Kita ada rekod lebih kurang 600 penduduk. 600 penduduk lebih di sini. Yang mana satu keluarga lebih kurang ada 8 orang, 10 orang. Tuan-tuan kira semua berapa orang akan diusir daripada sini tanpa belas kasihan. Okey, jadi kita cadangkanlah sebagaimana yang penduduk kampung cadangkan untuk pemindahan semula. Kita ada berbincang dengan Takolej tapi tidak mencapai satu konklusi yang cukup. Okey, itu saja bagi pihak saya. Awal mereka berjanji untuk buat penempatan semula lebih kurang 5 ekar. Dia nak bagi kawasan 5 ekar kepada orang kampung untuk penempatan semula. Dekat kawasan dalam juga, masih di dalam kawasan. Sebab itu adalah syarat ketika mereka ingin mendapat development order daripada DBKL. Bancian tu tahun 2021. Biasa 2021-22. Ya, lebih kurang 2021. Kita dapat notis mahkamah, betul. Notis mahkamah kita 2022. Pada bulan Jun 2022. Notis mahkamah kita. Mahkamah tu merujuk kepada pengosongan. Ya, pengusiran. Aturan 89 ini adalah pengusiran keseluruhan penduduk yang mana dikatakanlah Takolej tidak mengenali siapa-siapa yang duduk situ. Dikata penceroboh lah, tapi mereka bukan penceroboh. Mereka diizin daripada kerajaan. Saya beritahu kepada pemimpin-pemimpin yang tertinggi dalam Malaysia ni, cuba fikir sendiri secara logik. Takolej dapat tanah ni tahun 2002. Kami dah duduk sini dengan ada bukti. Kami dah duduk sini tahun 1973. Surat beranak anak-anak kami ni boleh sebagai bukti. Dah ditunjuk. Adakah logik tahun 73 sampai tahun 22 kami pun duduk kat sini tidak memohon apa-apa ke pejabat tanah? Adakah logik? Cuba tuan orang-orang yang cerdik, tuan-tuan fikir, wakil rakyat fikir, adakah logik kami duduk sini 30 tahun tanpa memohon apa-apa ke pejabat tanah? Sebenarnya pihak kami di sini 4-5 tahun kami duduk sini, kami telah pergi pejabat tanah. Kami telah memohon untuk tanah ini, tetapi pejabat tanah menolak, tidak memberi borang pun kepada kami. Katanya ada tanah ni ada tuan punya. Siapa tuan punya tak tahu. Jadi di sini ada kemungkinan besar berlaku penyelewengan di pejabat tanah ataupun dengan orang-orang besar yang tertentu yang saya tak boleh cakap. Adakah logik? Cuba kita fikir secara rasional. Kita duduk sini 30 tahun tak boleh dapat tanah, padahal kami dah duduk 30 tahun. Adakah pejabat tanah datang tengok kami kat sini? Kami dah duduk 30 tahun. Takkanlah tak ada orang. Jadi kami heran Kenapa pihak Kolej boleh dapat tanah ni sedangkan kami dah duduk 30 tahun? Di mana keadilan manusia? Di mana keadilan yang tuan-tuan pejabat tanah fikirkan, wakil-wakil rakyat fikirkan, menteri-menteri fikirkan? Kenapa boleh bagi pada Takolej? Kami warga negara dah duduk 30 tahun kat sini. Dan askar lagi. Askar bekas-bekas tentera lagi yang duduk kat sini. Tanah ni masa kami teroka dulu, tanah ni payah. Anak-anak kami pergi sekolah pun kena buka kasut, berlumpur kawasan ni. Jadi macam mana Takolej yang boleh dapat? Ini satu perkara yang ajaib dan kena diberi penilaian semula.